أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 27. Muka surat 27. Baris yang ke-19 daripada atas. Surat 27, baris yang ke-19 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka sembahyang engkau 4 rakaat. Kemudian semayang engkau 4 rakaat dahulu daripada zuhur. Ini 4 rakaat qabliyah zuhur, semayang rawatib sebelum daripada semayang fardu zuhur. 4 rakaat ini sama ada dengan 1 salam ataupun 2 salam. Tetapi yang afdalnya dalam mazhab Syafi'i adalah 2 salam. 4 rakaat 2 salam. Boleh juga 4 rakaat dengan 1 salam. Kalau 4 rakaat 1 salam, tasyahud awal tidak dibaca, maka disunatkan baca surah ke-4 rakaat. Kalau 4 rakaat qabliyah zuhur dengan 1 salam, kemudian membaca tasyahud awal, surah hanya pada 2 rakaat yang pertama. Rakaat 3 dan 4 hanya Fatihah sahaja, tidak disunatkan membaca surah. Sebaliknya, kalaulah 4 rakaat 1 salam dengan tidak membaca tasyahud awal, rakaat 3 ke 4 masih lagi disunatkan membaca surah Fatihah dan disunatkan membaca surah. Jadi surah ada 4 rakaat. Tetapi yang afdal dalam mazhab Syafi'i kitanya, qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 2 salam. Semuanya itu, semua 4 rakaat dahulu daripada zuhur tu, semuanya itu, yakni semua 4 rakaat daripada zuhur, sunat muakkad, sunat kuat tuntut pada ahli tasawuf. Pada ahli tasawuf, 4 rakaat itu adalah sunat yang muakkadah, sunat yang kuat tuntut. Adapun dalam fiqhnya 2 rakaat sahaja yang muakkad, 2 rakaat laginya ghairu muakkad, tidak kuat tuntut. Adapun di sisi ahli tasawuf, ke-4 rakaat tu muakkad belaka. Kan kita kan rawatib ni ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang mana rawatib kita ni ada 22 rakaat. Rawatib kita ni ada 22 rakaat. 10 rakaat muakkad, 12 rakaat tidak muakkad. Tahu tak jumlah 22 rakaat tu? Tak je bilang.
Tajim bilang. Buat tu buat. Tapi bilang tak pernah. Dia ada 22 rakaat. Yang mana 10 rakaat muakkad. 12 rakaat tidak muakkad. Ni dalam pembicaraan fiqh. Jadi yang muakkad 10-nya qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isyak. 10 rakaat. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isyak. Tu muakkad. Ghairu muakkad, qabliyah zuhur 2 rakaat. Tadi 2 tadi muakkad, jadi 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Tadi 2 rakaat muakkad, 2 rakaat tidak muakkad, jadi 4 rakaat juga ba'diyah zuhur. Kemudian qabliyah asar keempat tu tidak muakkad. Qabliyah maghrib tidak muakkad. Qabliyah isyak tidak muakkad. Ni. Tapi rawatib yang tidak muakkad ni lebih afdal daripada sembahyang malam dan lebih afdal daripada sembahyang tarawih. Walaupun yang ghairu muakkad. Yang mana dalam tasawuf ni dikira muakkad belaka. Mana kalau 22 rakaat tu 22 rakaat tu muakkad belaka. Sebab apa? Sebab pandang kepada pahala besar. Pandang kepada pahala besar. Sebab ibadah sunat yang paling besar pahala adalah semayang sunat. Ibadah sunat yang paling besar pahala adalah semayang sunat. Jadi semayang sunat hak rawatib ni jadi letak muakkad belaka. Sebab apa? Pahala besar. Di kalangan ulama fiqh pula, beza dia sikit je, beza dianya. Muakkad ni kira kepada Nabi mengekali. Yang ghairu muakkad Nabi tidak mengekali. Muakkad Nabi mengekali. Ghairu muakkad Nabi tidak mengekali. Dan ada pula setengah mengatakan Nabi tak buat, cuma sahabat buat, Nabi tidak larang. Contohnya qabliyah maghrib. Qabliyah maghrib ni ada pandangan yang menyatakan bahawa Nabi tidak semayang qabliyah maghrib. Nabi tidak semayang qabliyah maghrib. Cuma Nabi takrir sahaja. Dia panggil hadis takriri. Dengan bahawa sahabat buat, Nabi tak larang. Tapi ada riwayat menyatakan bahawa Nabi semayang 2 rakaat sebelum maghrib, qabliyah maghrib. Tapi ada yang mengatakan Nabi tak semayang, tapi sahabat semayang, Nabi tidak larang. Jadi hadis takrir dia panggil. Sama ada Nabi tidak mengekali ataupun Nabi tidak buat. Cuma qabliyah maghrib ni dia pakai hadis kulli, hadis umum. Nabi SAW bersabda, baina kulli azanaini salatun. Nabi kata, baina kulli azanaini salatun. Nabi kata di antara tiap-tiap azan dan iqamah ada semayang. Nabi kata itu hadis yang dia panggil hadis kulli umum tu. Baina kulli azanaini salatun. Di antara tiap-tiap 2 azan tu azan dan iqamah lah. Salatun sembahyang. Qabliyah tu lah. Jadi hak qabliyah maghrib contohnya ada menyatakan Nabi tak buat, tapi sahabat buat, Nabi tak larang. Dan ada riwayat menyatakan Nabi semayang qabliyah maghrib tapi Nabi tidak mengekali. Jadi bila Nabi tidak mengekali, maka ulama fiqh letak rawatib yang ghairu muakkad situ je. Hak tasawuf ni dia nilai kepada pahala lebih muakkad belakalah. Dari situ. Sama contohnya jumhur ulama, kebanyakan ulama ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi di kalangan ulama tasawuf tak ada. Mana ada dosa kecil, dosa besar belaka. Sebab nilai kepada sekecil-kecil dosa, balasan neraka, letak bara api di tapak kaki, otak gelegak. Kecil tu, kecil dosa tu.
Inilah situ. Adapun jumhur kebanyakan ulama, sebab dalam Al-Quran menyebut berkaitan dengan dosa besar, dalam hadis pun menyebut berkaitan dengan dosa yang besar. Maka ulama membahagikan dosa besar dan dosa kecil. Yang mana dosa besar ni ijma' ulama wajib bertaubat, tidak akan diampuni dengan amal ibadah. Adapun dosa kecil ini diampuni dengan amal ibadah. Al-hasanat yuzahibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa. Jadi dosa-dosa kecil. Jadi dosa kecil ni sama ada wajib bertaubat ataupun tidak, khilaf ulama. Dan dosa kecil diampuni dengan amal ibadah. Dengan sembahyang sunat, dengan puasa sunat, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan berwudu. Jadi dosa-dosa kecil ni diampuni dengan amal ibadat. Dosa besar tidak diampuni dengan amal ibadat. Jadi dalam Quran hadis menyebut berkaitan dengan dosa besar. Jadi ulama membahagikan dosa besar dan dosa kecil. Contohnya dalam hadis Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsu wa jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna izajtunibatil kabair. Nabi kata semayang 5 waktu, Jumaat minggu hadapan, Ramadan tahun hadapan, akan mengkifaratkan dosa antara. Kita ni kan, kita antara subuh dengan zuhur, kita antara Jumaat dengan Jumaat, kita antara Ramadan dan Ramadan tahun hadapan. Ni dia akan mengkifaratkan dosa antara. Kita 3 lapis kita ni. Dengan semai subuh, semai zuhur. Hak tengah tu, semayang ni akan mengkifaratkan dosa tengah tu. Tapi Nabi qaidnya, izajtunibatil kabair, selama menjauhi daripada dosa-dosa yang besar. Nabi sebut tu dosa besar. Maknanya kalau dosa kecil diampuni, dosa besar tidak diampuni. Dengan sembahyang, dengan Jumaat, dengan Ramadan sekalipun. Jadi hadis sebut dosa besar. Lepas tu ulama membahagikan dosa besar dengan dosa kecil. Tapi dosa kecil pun boleh menjadi besar. Dengan kerana beberapa sebab. Contohnya memperkecilkan dosa kecil. Dosa kecil je. Nanti ambil air sembahyang, maka akan luruhlah dosa kecil tu bersama dengan air wudu. Tengok perempuan, dosa kecil, kita basuh muka wudu nanti, habislah dosa tengok orang perempuan sebab dosa kecil je. Maka dosa kecil itu menjadi besar, tidak akan diampuni dengan air sembahyang, dengan umpama ibadah-ibadah yang lain, wajib bertaubat. Sebab apa? Dosa kecil itu jadi besar kerana dia memperkecilkan dosa kecil. Ada ni. Ataupun dia beranggapan dia ni orang yang ada kedudukan di sisi Allah. Orang yang ada kedudukan di sisi Allah ni, dosa kecil Allah tak pandang. Ada ni. Kan kita kan kalau ada kedudukan tinggi, ada hubungan yang rapat dengan tertentu, salah sikit-sikit itu tidak kena samang pun. Kalau orang biasa je, salah sikit-sikit pun keluar surat samang. Tapi kalau orang yang dikenali, maknanya kalau salah sikit-sikit itu, tak ada keluar surat samang. Sebab apa? Tu siapa nak samang apa? Bawa salah sikit-sikit ya. Pada ni. Jadi dia beranggapan dia tinggi di sisi Allah. Kalau dosa kecil itu Allah tak pandang pun. Sebab banyak dah ibadat dia buat. Tu jadi dosa kecil tu menjadi besar. Ataupun dosa kecil dilakukan oleh orang yang menjadi contoh tauladan. Dosa kecil yang dilakukan oleh orang yang menjadi contoh tauladan. Contohnya orang berilmu. Contohnya pemimpin-pemimpin yang menjadi tauladan kepada orang lain. Orang berilmu. Tu orang berilmu buat tu tak berdosa lah tu. Kalau berdosa takkan orang berilmu dia buat. Sebab orang berilmu mesti takut neraka. Dia ingat kalau berilmu takut neraka.
Kalau orang berilmu ni takut neraka, tidak adalah orang berilmu yang jual ilmu agama dia untuk dunia yang sementara. Iblis yang tengok neraka pun tak takut neraka. Manusia alim macam mana pun tak pernah tengok neraka. Ada ni. Jadi orang sanggup jual ilmu agama. Alim dia berilmu. Kenapa dia sanggup jual ilmu agama? Tak takut neraka tu. Jadi orang-orang jahil ni beranggapan orang berilmu yang lakukan pasti tak berdosa. Orang berilmu contohnya, tapi bersalam lelaki perempuan. Orang berilmu. Maknanya asalnya ustaz kita kata, jadi pemimpin. Akhirnya bersalam. Lelaki perempuan tak kira. Kira mudah lupa. Macam mana boleh orang berilmu seumpama tu bersalam? Bersalam lelaki perempuan dosa kecil. Nanti ambil wuduk, basuh tangan, habislah dosanya. Tapi yang melakukan tu siapa? Kamu orang lulusan agama. Kamu menjadi pemimpin. Orang jahil akan melihat, tak apa tu kalau haram bersalam, lelaki perempuan takkan orang berilmu tu buat. Jadi kalau perbuatan dosa kecil itu dilakukan oleh orang yang menjadi ikutan orang berilmu ataupun pemimpin, tambahan pula berilmu dia serta menjadi pemimpin, dibuat walaupun dosa kecil menjadi besar. Menjadi dosa besar. Bukan dosa kecil lagi dah. Wajib bertaubat, tidak akan diampuni dengan amal-amal ibadah. Ini hak di kalangan kebanyakan ulama' dia membahagikan ada dosa besar dan ada dosa kecil, dan khilaf ulama' lah hak mana dosa besar, ada berapa dosa besar. Itu ada khilaf di kalangan ulama'. Hak berkaitan dengan hak dosa-dosa besarnya yang mana. Tapi di kalangan ulama' tasawuf tak ada dosa kecil, besar belaka. Sebab apa? Sebab kira kepada balasan neraka, sekecil-kecil dosa, letak bara api di tapak, otak gelegak. Kecil tu dosa. Dikira kepada balasan. Jadi di sini dikira kepada pahala besar. Jadi semayang rawatib ni lebih afdal daripada semayang malam. Lebih afdal daripada semayang tarawih. Walaupun rawatib tu yang tidak muakkad sekalipun di sisi ulama fiqh. Mana tidak muakkad? Qabliyah Isyak. Bulan Ramadan, sesa azan dia tak semayang Qabliyah Isyak. Sebab apa? Nak simpang tenaga, nanti nak solat tarawih. Tu tak cerdik. Sebab Qabliyah Isyak, walaupun di sisi ulama fiqhnya tidak muakkad, lebih afdal daripada semayang tarawih. Tapi hak hebat laginya, Ba'diyah Isyak pun tak semayang juga. Sebab nak simpang tenaga, nak semayang tarawih. Tu lagi berat. Sebab Ba'diyah Isyak tu muakkad. Hak ni hak Qabliyah Isyak yang tidak muakkad ni. Dia tak semayang. Kerana nak kejar tarawih. Rugilah. Sebab walaupun tidak muakkad, lebih afdal daripada semayang malam dan lebih afdal daripada semayang tarawih. Jadi hak Qabliyah Zuhur 4 rakaat ni, di sisi ulama tasawuf muakkad kesemuanya, di sisi ulama fiqh 2 rakaat muakkad dan 2 rakaat tidak muakkad. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni kira pada balasan. Kira pada balasan 4 rakaat ni muakkadlah. Sebab apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla zuhri arba'an kana adli raqabatin min bani Ismail ka adli raqabatin min bani Ismail. Artinya, barang siapa sembahyang dahulu daripada zuhur 4 rakaat, nescaya adalah ia barang siapa yang sembahyang dahulu daripada zuhur 4 rakaat ni seperti memerdekakan seorang hamba daripada anak Nabi Ismail. Anak ni keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail. Dalam hadis tu, Mim Bani Ismail. Terjemahan dia daripada anak Nabi Ismail lah. Sebab Bani itu anak cucu keturunan. Dan hadis itu, Ka'adli raqabatin Mim Bani Ismail.
Terjemahan dia seperti memerdekakan seorang hamba daripada anak, mana anak ni anak cucu, keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail. Yang mana memerdekakan seorang hamba yang bukan daripada keturunan Nabi Ismail, maka orang yang memerdekakan tadi ni sudah dimerdekakan daripada api neraka. Ini memerdekakan anak cucu Nabi Ismail di kalangan orang yang lebih mulia. Memerdekakan seorang hamba yang bukan daripada keturunan Nabi Ismail pun sudah dimerdekakan daripada api neraka akan orang yang memerdekakan seorang hamba tadi. Ni memerdekakan seorang hamba daripada anak cucu Nabi Ismail. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menceritakan bahawa sunat 4 rakaat sebelum zuhur tu muakkad. Man salla arba'an qabla zuhri ghufirat zunubuhu yaumahu zalika. Ghufirat zunub Jawi ni ghufirat zunubuhu yaumahu zalika. Dan nak tebal tu ghafara zunubahu yaumahu zalika. Nipis ni ghufirat zunubuhu yaumahu zalika. Artinya barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada zuhur, nescaya dia ampun dosanya pada hari itu. Ni kelebihan dia, akan diampuni dosa pada hari itu. Bukan diampuni zuhur, diampuni dosa pada waktu zuhur, bukan. Diampuni dosa pada hari itu. Orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum daripada zuhur. Ini nak cerita bahawa keempat rakaat tu pahala besar. Maka muakkad belakalah keempat rakaat sebelum daripada zuhur. Ini bicara hak ni adab mengsediakan bagi sembahyang bermula daripada sebelum masuk waktu zuhur. Ini susunan daripada dalam kitab Idatus Saliki ni, bermula daripada susunan sebelum daripada masuk waktu subuh, sampailah antara subuh, sampailah kepada habis waktu subuh, daripada syuruk sampai ke zuhur. Ni daripada zuhur pula ni. Ni hak susunan ibadah dalam kitab Hidayatus Salikin. Ni dia nak susun ni bukan masuk tajuk semayang lagi ni. Nanti dia akan masuk bicara sembahyang, ada tajuk semayang. Ini belum lagi bicara tajuk semayang, tapi bicara hak dalam harian kita tu, daripada sebelum subuh sampai ke subuh, sampai ke syuruk terbit matahari, syuruk sampai kepada gelincir matahari zuhur. Ni nak cerita pula selepas daripada zuhur, apa yang kita nak lakukan. Jadi dia mulai cerita berkaitan dengan sembahyang rawatib qabliyah zuhur 4 rakaat. Faham tak kita ni? Tak ayuh tu dok. Ni qabliyah ba'diyah tadi tu. Yalah, bukan kata tak pun macam kita dok reti sangat. Qabliyah ba'diyah kita tahulah. Yalah, kita tahulah. Tapi saya pernah kena. Pernah kena tu teringat. Ustaz, habis dah tajuk. Nak wallahu alam dah. Ustaz, qabliyah ba'diyah tu apa? Hai kata, yang kita duk bicara qabliyah ba'diyah, qabliyah. Tanya apa? Qabliyah ni rawatib kapit fardu sebelum. Ba'diyah ni rawatib kapit fardu selepas. Tu kita buat. Tapi main duk qabliyah ba'diyah tak faham dia kata. Dah nak kata macam mana? Jadi niat macam mana? Niat sembahyang sunat sebelum zuhur. Saja aku sembahyang sunat selepas zuhur. Qabliyah ba'diyah tu bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Niat ni niat kok Melayu ke kok Arab? Saja aku sembahyang sunat zuhur qabliyah ke? Saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur? Niat Melayu, bukan niat qabliyah doa. Tapi tahu qabliyah ba'diyah tu.
Jadi hak ni dia niat kod Melayu. Jadi Qobliyah Ba'diyah tak tahu. Jadi duduk cerita Qobliyah Ba'diyah, Qobliyah Ba'diyah, dia jadi pening dianya. Dah tak tahu apa benda Qobliyah Ba'diyah. Tak terjemah. Nak Abi dah bagi tanya Ustaz, Qobliyah Ba'diyah apa? Kapit sebelum fardu Qobliyah. Selepas fardu Ba'diyah. Oh, saya buat semua dia kata. Tapi memang duk Qobliyah Ba'diyah. Jangan ada orang tak reti lah. Ada ni bab lain lah, bab muafiq masbuk. Dia masuk dalam FB, bab muafiq masbuk. Ada orang tanya, muafiq masbuk semai sunat apa? Nak kata macam mana? Muafiq masbuk semai sunat apa? Semai sunat macam Isra' Duha lah barangkali. Semai sunat muafiq, semai sunat masbuk. Oh gitu barangkali. Dia tanya muafiq masbuk, semayang sunat apa? Kita dengar, tokoh gitu tak tahu. Yelah. Ada juga orang tak tahu. Setakat sebut rukun qauli, rukun fa'li tu orang tegur. Ustaz ini sebut rukun qauli, rukun fa'li gitu saja. Terjemahlah. Rukun qauli ni rukun hak jenis bacaan tu. Rukun fa'li, rukun hak jenis perbuatan. Kena sebut. Ada orang tegur. Jangan sebut rukun qauli, rukun fa'li. Ada orang tak tahu dia kata. Orang ke dia tak tahulah. Orang lain lah, bukan dia. Tapi ada orang tegur dah. Ada sebut rukun qauli, rukun fa'li. Kita tak sebutlah rukun qauli tu rukun bacaan. Rukun fa'li tu rukun perbuatan. Sebab kira macam tahulah. Orang tegur. Mana kena sebut rukun qauli, rukun bacaan. Rukun fa'li, rukun perbuatan. Kena sebut. Ada orang tak faham dia kata. Mungkinlah juga nak kata macam mana. Kalau kita qasad ta'arud ta'ayyun. Payah apa qasad ta'arud ta'ayyun? Ada orang tak tahu. Qasad ta'arud ta'ayyun. Tapi dia niat. Tahu bukan tak niat. Hak qasad ta'arud ta'ayyun ada dah niat semayang dia. Tapi qasad ta'arud nama tu dia tak tahu. Dia niat saja aku semayang fardu subuh. Dia niat. Tapi qasad ta'arud ta'ayyun dia tak tahu. Hak mana qasad, hak mana ta'arud, hak mana ta'ayyun, dia pening pula dengarnya. Lepas tu niat macam mana masa semayang? Niat saja aku semayang fardu subuh lah. Jadi dia buat tapi tak tahu nama. Jadi macam tadilah Qobliyah Ba'diyah dia kata dia semayang. Tapi dia semayang niat kod Melayu lah. Saja aku semayang sunat sebelum zuhur 4 rakaat kerana Allah. Saja aku semayang sunat selepas zuhur 4 rakaat kerana Allah. Dia niat kod Melayu. Tak ada lah kata niat saja aku semayang sunat zuhur qabliyah 4 rakaat kerana Allah. Saja aku semayang sunat zuhur ba'diyah 4 rakaat kerana Allah. Tak ada. Tak ada niat kod Melayu, kod Arab. Memang niat Melayu dah. Tapi qabliyah ba'diyah kita tahu. Ada orang tak tahu. Ba'diyah, niat qabliyah, niat ba'diyah ni kalau macam rawatib zuhur ni wajib. Niat qabliyah ataupun niat sebelum zuhur. Niat ba'diyah ataupun niat selepas zuhur tu wajib. Sebab zuhur sama, maghrib, isyak sama, dia ada sebelum, dia ada selepas. Maka wajib kena niat sebelum ataupun selepas. Dia tak sama dengan kita niat qabliyah subuh tadi. Saja aku semayang sunat subuh, tak apa dah. Tak wajib niat saja aku semayang sunat sebelum subuh. Tapi niat sebelum tu sunat, jangan tinggal. Tapi kalau niat saja aku semayang sunat subuh, 2 rakaat kerana Allah. Saja aku semayang sunat asar, 2 rakaat kerana Allah. Tak sebut pun sebelum. Sebab ba'diyah selepas subuh tak ada, selepas asar tak ada. Adapun kalau ada sebelum selepas, rawatib zuhur, maghrib, isyak, dia wajib lah. Saja aku semayang sunat zuhur sebelum ke selepas, tak niat, tak sah atas pandangan muktamad lah. Saja aku semayang sunat maghrib 2 rakaat kerana Allah. Saja aku semayang sunat isyak 2 rakaat kerana Allah, sebelum ke selepas. Kita buat sebelum fardu tu kan, sebelum lah, tak boleh. Dia kena sebut sebab dia ada selepas. Dia wajib tu dah niat lah.
Tidak sah semayang rawatib tu. Hak rawatib zuhur, maghrib, isyak lah. Rawatib subuh, rawatib asar, dia hanya ada sebelum. Dia tak ada ba'diyah. Maka dalam niat tu, kita niat qabliyah ataupun niat sebelum subuh, niat sebelum asar, saja aku semayang sunat 2 rakaat sebelum asar kerana Allah. Niatkan sebelum tu sunat. Niat kalau sebelum tu, tapi hukumnya sunat. Adapun niat sebelum zuhur, sebelum maghrib, sebelum isyak, itu wajib. Pada sebab dia ada apa? Dia ada pasangan apa enggak? Dia ada macam ginilah semayang 2 hari raya. Semayang 2 hari ni dia ada pasangan. Dia ada raya puasa, dia ada raya haji. Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kita kena niat raya apa? Saja aku semayang sunat raya puasa. Saja aku semayang sunat raya haji. Walaupun antara raya puasa raya haji itu 2 bulan jauh dia senggang. Raya puasa tu lepas daripada puasa sebulan. Raya haji ni masa orang mengerjakan haji di tanah haram Mekah. Jauh sangat. Tapi tetap wajib kena niat raya apa. Sebab ada orang dia semayang raya, semayang dia tak tahu, dia tidak niat raya apa. Saja aku semayang sunat raya 2 rakaat makmum kerana Allah. Panjang niat. Tapi raya apa? Lepas puasa, raya puasa lah. Musim haji, raya haji lah. Kena niatkan puasa ataupun haji tu. Raya puasa atau raya haji baru sah. Dah macam mana saya tak pernah niat raya saja. Tapi niat dia panjang. Saja aku semayang sunat raya 2 rakaat makmum kerana Allah. Oh, panjang niat. Niat 2 rakaat pun dia niat. Kerana Allah pun dia niat. Itu sunat je. Tapi raya tu raya apa? Dia tak niatkan. Wajib niatkan raya puasa ataupun raya haji. Kalau tidak sah. Macam mana dia selama ni? Atas pandangan da'if sah lah. Tamat tak sah. Tapi pakai pandangan da'if lah sebab dia tak ada semayang raya dia nya. Dia tak niat raya puasa ataupun raya haji. Dia hanya niat semayang sunat raya. Tapi raya ni ada pasangan. Jadi kena lengkapkan. Ta'yin tu kena lengkapkan. Nyatakan semayang tu kena lengkapkan. Sebab dia ada pasangan. Sama dengan kita semayang gerhana. Walaupun kalau sebelah malam, gerhana bulan. Kalau sebelah siang, mesti gerhana matahari. Sekalipun dalam niat, kena niatkan gerhana bulan ataupun kena niatkan gerhana matahari. Saja aku semayang sunat gerhana kerana Allah. Tak sah. Dah sebelah malam, mesti gerhana bulan. Sebelah siang, mesti gerhana matahari. Sekalipun. Dia gitu. Jadi kalau ada pasangan ni. Macam rawatib zuhur ni. Rawatib zuhur ni ada sebelum dan ada selepas ada pasangan. Wajib kena niat qabliyah ataupun niat sebelum. Niat ba'diyah ataupun niat selepas. Selepas zuhur, semayang sunat selepas maghrib, semayang sunat selepas isyak. Ni. Sebelum, selepas. Kalau sebelum, selepas, dia kena niat. Kalau ada kedua-dua tu. Tak sama dengan rawatib subuh, tak sama dengan rawatib asar yang hanya ada sebelum. Artinya barang siapa semayang 4 rakaat Daud dan Zuhur, nescaya diampun dosanya pada harinya. Diampunkan dosa sehari tu. Tapi dosa mana ni? Dosa-dosa kecil. Satu laginya yang tidak berkait dengan anak Adam. Macam sebut tadilah, semayang 5 waktu mengampuni dosa antara. Semayang Jumaat mengampuni dosa antara 2 Jumaat. Puasa Ramadan mengampuni dosa antara 2 Ramadan. Selama menjauhi dia dosa besar. Dengan bahawa, dengan sembahyang yang paling besar ni, dengan Jumaat yang paling besar ni, dengan puasa Ramadan yang paling besar pun tidak mengampuni dosa-dosa yang besar, hanya mengampuni dosa-dosa kecil. Satu laginya yang tidak berkait dengan anak Adam.
Kalau dosa kecil tapi berkait dengan Adam, tidak akan diampuni. Contohnya mengumpat pada setengah pandangan. Mengumpat haram ijma' ulama. Mengumpat haram ijma' ulama, larangan Al-Quran dan larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengumpat haram ijma' ulama. Quran melarang wala yarta' ba'dukum ba'da, dan jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah kamu. Quran memang melarang jelas. Maka mengumpat haram ijma' ulama. Yang khilafnya dosa besar ke dosa kecil. Situ. Kebanyakan ulama dosa besar. Tapi ada pandangan ulama mengatakan dosa kecil. Ataupun dosa kecil sekalipun tidak akan diampuni dengan sembahyang, dengan Jumaat, dengan Ramadan, bahkan dengan haji mabrur sekalipun tidak akan mengampuni dosa dengan anak Adam. Walaupun atas pandangan mengumpat tu dosa kecil. Beda ni. Dia kalau mengumpat ni dosa besar, sekali mengumpat jadi fasik lalu dah. Bila fasik jadi imam, makruh kita turuti. Dia sembelih binatang, makruh kita makan. Dia nak dituk imam. Sebelum tu hidup ngumpat luar tu. Sampai tanya iqamah, tu imam, jangan itu imam, tu imam fasik tu. Fasik apa pula? Orang fasik tu orang makan riba. Lepas tu dosa besar. Mengumpat dosa besar. Fasik juga tu imam. Makruh jadi tu imam. Makruh kita nak ikut tu imam. Tu imam dulu imam sudah lah. Tadi baru mengumpat, baru minta maaf dengan orang yang kerja tu imam umpat. Mana? Dia nak sembelih binatang. Tiba-tiba dia mengumpat. Jadi tak sembelih cara lain. Sebab apa? Fasik kamu tu. Apa fasik? Mengumpat tu haram dosa besar. Kalau kamu sembelih, makruh makan sembelihan kamu. Sebab kamu tak ada nilai dalam agama. Kamu orang fasik. Sebab kamu melakukan dosa besar. Itu kalau atas pandangan, mengumpat tu dosa besar. Oh, kalau mengumpat dosa besar kok. Lah. Nak cari orang adil mana? Orang fasik ni, jadi wali pun tidak sah. Nak jadi saksi nikah pun tidak sah. Sebab apa? Fasik. Kenapa? Duk standby nak menikah ni, wali mengumpat. Wali mengumpat dah. Dosa besar tu mengumpat. Fasik wali. Tak jadi wali. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i lah. Pandangan Imam Ghazali, wali fasik pun sah je, ada apa-apa. Kalau pakai pandangan muktamad tak nikah lah orang sekarang ni. Mana fasiknya? Mengekali jahil fardu ain. Fasiklah sebab dosa besar. Duk sejik sangat. Berjemaah 5 waktu. Tapi jangan orang ngajar. Dia tak mau belajar. Jadi dia mengekali jahil fardu ain. Fasik dosa besar. Malaikat catat dosa besar setiap saat. Ni bukan fasik dah. Ni bapak fasik nah. Sembahyang nak tinggal, Jumaat dah tinggal, belajarnya tidak. Belajar wajib, sembahyang 5 waktu wajib ijma' ulama. Belajar fardu ain pun wajib ijma' ulama. Orang tinggal sembahyang fasik, dia tak tinggal sembahyang. Sebaliknya tinggal belajar fardu ain fasik juga, sama je. Itu cerita fasik kerana tinggal belajar fardu ain. Lepas tu kalau dengan akidah salah pula, kalau dengan sembahyang yang tidak sah pula, dosa besar, fasik. Kalau dengan hati riak, ujub, takabur, dosa besar juga. Allah tu kata lebih daripada fasik tu. Nampak sembahyang 5 waktu berjemaah. Subuh boleh berjemaah lagi. Tapi jangan ngajar. Mana subuh ni payah nak mari jemaah sebenarnya. Tak payah. Tapi walaupun boleh berjemaah subuh, belajar tak boleh. Pada ni. Belajar tak boleh. Walaupun boleh berjemaah subuh sekalipun. Itu atas bahagian masing-masing. Pada ni. Jadi kalau kata dosa besar tu jadi fasik. Dosa kecil tu mengekali, walau jatuh hukum fasik. Tapi walaupun atas pandangan mengumpat tu dosa kecil sekalipun, ini pandangan daif, tetapi tidak akan diampuni dengan amal ibadah. Sebab itu dosa kecil yang berkait dengan anak Adam. Dia mengumpat haram ijma' ulama, melainkan 6 situasi, 6 keadaan. 6 situasi, 6 keadaan ni ijma' ulama tidak diharamkan.
Dalam kitab Idatul Salikin, nanti muka surat 60. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 30. Ingat muka surat tu. Ni dia tu Salikin hok tebal, hok nipis ni lah, hok tebal wallahu a'lam lah. Kalau hok nipis ni mengumpat haram ijma' ulama, melainkan 6 keadaan. 6 keadaan ni mengumpat ni dibenarkan, diharukan pada syarak. Di muka 60. Idatul Salikin muka surat 30, kitab Penawar Bagi Hati. Ingat dahulu pernah kecoh bila disebut ada mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Oh, mulalah ulahlah. Tapi waktu masa tu tak ada netizen lagi masa tu. Tak ada lagi. Ulahlah, kita duk belajar selama ni, tak pernah jumpa pengumpat yang dibenarkan pada syarak. Mu tak belajar. Ulah. Orang kau jahil pakai ulah. Hak mengumpat yang dibenarkan. Tak ada. Lepas tu orang agama pun ulah juga. Mengumpat ni haram, mengumpat ni haram, mengumpat ni haram. Dah usah khabar. Lepas tu di belakang tu, memanglah ada beberapa keadaan yang dibenarkan. Tapi tidak ulah. Ni orang berilmu, jual ilmu tak takut neraka ni. Orang jahil tu memanglah. Selama ni saya tak pernah dengar pengumpat dibenarkan pada syarak. Mu belajar bila? Orang berilmu pula dia sekali juga serang. Mengumpat hak haram ni, cerita lah mengumpat haram betul lah. Mengumpat ni haram ijma' ulama. Di hujung di belakang tu memang ada beberapa keadaan mengumpat dibenarkan. Dia berarti setakat tu je. Dia tak orang. Hak tu lah duk cerita tu. Tapi dia boleh hujung je kan ni. Orang berilmu yang jual agama. Jual ilmu agama. Ingat tak? Hak pernah timbul. Dalam surat khabar lah dekat nak pilihan raya. Bicara hak ada mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Dibenarkan pada syarak ni terkadang jatuh hukum wajib. Tak mengumpat jadi berdosa pula. Hak 6 keadaan ni mengumpat yang dibenarkan pada syarak ijma' ulama pula. Mengumpat hukum asalnya haram ijma' ulama. Itu hukum asal. Mengumpat haram ijma' ulama, melainkan 6 tempat. Ni hak dalam kitab ni. Muka 60, mudah cari je. Dari kitab Penawar Bagi Hati muka 30. Dan terkadang mengumpat itu diharuskan oleh syarak jika membawa pada maslahah pada syarak, iaitu pada 6 tempat. Ni 6 tempat ni. Ni ijma' ulama, diharuskan, dibenarkan pada syarak, bukan terkadang diwajibkan pada syarak. Bukan terkadang diwajibkan pada syarak. Kejahatan seseorang yang boleh memudaratkan ummah, boleh memudaratkan masyarakat, kita wajib kena cerita. Cerita kejahatan tu mengumpat, memang mengumpat, tapi diwajibkan. Sebab apa? Kejahatan dia tu memudaratkan orang ramai. Dia ni orang yang kuat rasuah. Dia ni orang yang kuat penyelewengan. Ni pegang kena cerita. Sebab apa? Sebab dia memudaratkan. Memudaratkan umat Islam, memudaratkan masyarakat. Waktu wajib kena cerita bagi orang yang tahu. Mengumpat ke tak? Memang mengumpat. Memang mengumpat. Di antaranya lagi mengumpat ni orang yang menzahirkan kefasikan dia. Dia menzahirkan kefasikan. Tak ada malu-malu. Rambut jebok uduh dah tuangnya. Jebok rambut. Tak ada malu-malu. Kita berkata, apalah dia ni? Kepala tak tudung. Misalnya. Kamu mengumpat dia tu. Dia kepala tak tudung. Dia menzahirkan kefasikan dia. Tak ada nilai dalam agama. Menjatuhkan maruah dia. Dia tak ada maruah. Maruahnya kat mana? Ada ni. Kalau macam artis-artis tu. Hak pakai pelik-pelik tu. Tu boleh kata. Sebab apa? Dia menzahirkan kefasikan dia. Hak dalam TikTok pelik-pelik tu. Hak jenis gila-gila tu. Jenis gila-gila. Pada ni. Tak ada gila. Ada orang saya pernah terbaca. Ada orang gila-gila. Dia kata orang ni kaya gila. Mana pun kaya gila? Dia ni kaya gila.
Mana kaya gila? Kaya sangat. Gitu dah. Ada orang ni gila nak kaya. Ada orang gila nak kaya. Ni dia kaya gila. Gila-gila kaya. Mana kaya sangatlah. Ni gila nak kaya. Ada orang jadi kaya gila dia. Sebab dia kaya tiba-tiba. Ada orang kaya gila-gila. Ada orang gila nak dia kaya. Ada orang jadi kaya je gila dia. Perangai dak siumah. Jadi gila. Hot tu. Faham tak ni? Hot dalam TikTok macam-macam tu gila tu. Gila. Kita pun kata kepada kegilaan dia atau mengumpat dia benarkan pada syarak sebab dia menzahirkan kejahatan dia. Dia berbangga-bangga pula dengan kejahatan dia ni. Tapi jangan sentuh hak lain. Jangan sentuh hak bukan kejahatan. Tuang gemuk. Gemuk tu jahat ke? Gemuk tu berdosa? Gemuk tu jahat, berdosa gemuk. Gemuk tak salah. Gemuk. Tu mengumpat yang kena pergi minta maaf. Tuangnya hitam. Hitam tu berdosa ke? Jangan sentuh hak tu. Hak tu tak dibenarkan. Hanya boleh sentuh hak kejahatan yang dizahirkan. Kefasikan yang dizahirkan. Itu boleh disentuh. Boleh kata. Maknanya itu mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Ni tambah apa? Tuang gemuk, tuang uduh, tuang tua, tuang muka, macam-macam. Hak tu bukan berdosa hak tu. Mana ni? Dah kitab ni comel ni, hak mengumpat dibenarkan. Hidayatul Saliki muka 60, Penuh Hati muka surat 30. Dan kitab Al-Azkar pun ada, dan kitab Riyadhus Shalihin pun ada. Mengumpat yang dibenarkan pada syarak hak 6 keadaan. Hak ni ijma' ulama' dibenarkan. Hukum asal mengumpat haram ijma' ulama' yang khilaf sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Tetapi 6 keadaan yang dibenarkan tu ijma' ulama' pula. Cuma nak ceritanya, walaupun atas pandangan yang menyatakan bahawa mengumpat tu dosa kecil sekalipun tidak akan diampuni dengan amal ibadah, sembahyang sama, Jumaat sama, Ramadan, Haji Mabrur sekalipun tidak akan diampuni dosa anak Adam walaupun dosa yang kecil sekalipun. Disebut kata amal ibadah mengampuni dosa. Macam contohnya yang bicara terdahulunya, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 ataupun 34 kali. Nabi kata akan diampuni sekalian dosa walau kanat misla zabadil bahri, walaupun adalah dosa tu sebanyak buih di laut sekalipun. Dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Dosa besar wajib bertaubat. Dosa anak Adam pun wajib bertaubat dengan kita minta maaf dengan anak Adam yang kita ada dosa. Jadi semayang Qabla Zuhur 4 rakaat akan diampuni sekalian dosa pada hari itu. Dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Setelah itu, setelah semayang 4 rakaat sebelum zuhur, maka semayang fardu zuhur serta imam berjemaah. Kemudian maka semayang engkau 4 rakaat kemudian zuhur. Kerana sabda Nabi SAW, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramallahu ala nar. Artinya barang siapa memelihara atas semayang 4 rakaat dahulu dari zuhur dan 4 rakaat kemudian daripada bila zuhur, nescaya diharamkan Allah. Diharamkan Allah, maknanya diharamkan oleh Allah. Diharamkan Allah ni Allah yang diharamkan, bukan diharamkan Allah, diharamkan oleh Allah akan jasadnya jasad barang siapa itu atas api neraka. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur akan diharamkan daripada api neraka. Sebab itulah keempat rakaat ni muakkad di sisi ahli tasawuf. Sebab apa? Besar kelebihan. Diharamkan daripada api neraka. Diharamkan daripada api neraka ni hak semayang ni. Lepas tu sampai masa akan dimizankan. Kalau qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, para tak pernah tinggal. Tapi banyak dosa dengan anak Adam. Pada masa hisab akan pahala tu
akan diberi kepada orang yang dia ada kesalahan atas dunia. Mizanlah pulaknya macam mana. Tapi dengan 4 rakaat atau 8 rakaat tu, kelebihan dia diharamkan daripada api neraka. Tapi haram ke tak haram, tengok pula pada masa mizan. Pada ni. Dan 4 rakaat ni, kalau dihimpun pun boleh. Tapi selepas zuhur lah. Bukan sebelum zuhur tak boleh. Sebab sebelum zuhur, ba'diyah belum masuk waktu. Selepas zuhur, dia sebelum zuhur tak sempat nak semayang. Sebab apa? Sebab tu imam qomat dah. Tu bila qomat dah. Dia pun semayang lah 4 rakaat. 4 rakaat tu selepas zuhur, dia buat 8 rakaat, 1 salam. Sekalipun boleh. Saja aku semain sunat sebelum zuhur dan selepas zuhur 8 rakaat kerana Allah. Orang pun duk tunggu dia, tak sudah semayang. Sebab tu dia semayang 8 rakaat 1 salam tu. Sebab dia tahu dah orang duk tunggu dia. Duk tunggu dia ada hal ni. Nak ajak makan, lepas tu nak suruh kita belanja pula. Mayang 8 rakaat dengan 1 salam. Larilah kawan tu nya. Mana dia boleh semayang qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 4 rakaat, 8, 1 takbir, 1 salam. Saja aku semain sunat sebelum zuhur dan selepas zuhur 8 rakaat kerana Allah. Tapi 4 rakaat sebelum ke 4 rakaat selepas ke, 8 rakaat buat selepas ke, yang afdalnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, itu lebih afdal. Bila buat ni 2 rakaat 1 salam, berarti bertambah takbir ihram, rukun, bertambah niat, rukun. Bertambah tasyahud akhir, rukun, bertambah salam, rukun. Kalau 8 rakaat 1 salam, makna apa? Takbir sekali je, niat pun sekali je, tasyahud akhir rukun pun sekali je, salam rukun pun sekali je. Lebih 2 rakaat 1 salam lah. Kalau 8 rakaat, bayangkan takbir rukun tu pahala wajib ni sebab dia rukun 4 kali. Niat 4 kali hak rukun. Lepas tu tasyahud akhir 4 kali rukun, salam 4 kali rukun. Banyak mana boleh pahala wajib. Sebab tu yang afdalnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Syahdan, jangan engkau masghul kemudian ada zuhur itu hingga asar, melainkan dengan belajar ilmu yang bermanfaat ada agama atau menolong atas yang mubah seperti berkhidmat kepada fuqaha yang salihin dan berkhidmat pada ulama ahli tasawuf dan berkhidmat pada guru kita dan seperti berkhidmat pada yang lain daripada mereka itu, iaitu segala orang Islam. Atau masghul engkau dengan membaca Quran, atau masghul berbimbang engkau dengan berusaha mencari belanja yang mulung dengan dia. Lepas zuhur pun suruh belajar lagi. Bersibuk dengan belajar. Kita bukan kata nak bersibuk dengan belajar. Orang mengajar, kita sengaja lari. Itu dia atas bahagian masing-masing. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.